Seorang kanak-kanak lelaki 11 tahun penghuni rumah kebajikan di Kampung Cempaka Kuantan maut dipercayai akibat disepak, dicekik dan dihempas ke lantai. Kejadian dipercayai akibat salah faham hanya kerana wang RM4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam respon SD kali ini, kita akan bicarakan isu seorang kanak-kanak. Kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun meninggal dunia dipercayai akibat dibelasah oleh pelajar senior di sebuah kompleks rumah anak yatim dan miskin. Dalam kejadian kira-kira pukul 4 petang, difahamkan mangsa iaitu Muhammad Hafdan Qurbani Azhar yang merupakan murid sekolah kebangsaan Sungai Soi disepak, dicekik dan dihempas ke lantai sehingga tidak sedarkan diri. Difahamkan kejadian ini berlaku di surau kompleks rumah anak yatim dan miskin terbabit berpunca hanya kerana kanak-kanak di belasah itu disyaki mengambil duit sebanyak RM4. RM4. Siasatan awal mendapati mangsa dibawa 3 pelajar lain yang merupakan penghuni di situ dalam keadaan tidak sedarkan diri ke rumah penyelia asrama. Penyelia asrama yang mengesyaki mangsa mengalami sawan membawanya ke hospital untuk mendapatkan rawatan sebelum mangsa disahkan meninggal dunia dan pengadu segera membuat laporan polis untuk tindakan lanjut. Polis kemudian telah menahan reman seorang pelajar berusia 16 tahun selama 7 hari untuk siasatan lanjut kes tersebut. Kompleks asrama berkenaan yang di bawah seliaan kerajaan negeri mempunyai kira-kira 36 penghuni yang terdiri daripada anak-anak yatim dan anak-anak asnaf. Siasatan awal juga mendapati lokasi kejadian merupakan bangunan surau di kompleks berkenaan dan terdapat saksi dalam kejadian berkenaan. Berdasarkan siasatan awal juga, motif kejadian adalah kerana tidak berpuas hati dan ada unsur dendam suspek terhadap mangsa. Siasatan awal juga mendapati mangsa disepak, dicekik, dihempas ke lantai sehingga tidak sedarkan diri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, firman Allah SWT ada menyebut yang bermaksud, dan mereka bertanya lagi kepadamu, wahai Muhammad, mengenai masalah anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan anak yatim itu amatlah baiknya, dan jika kamu bercampur gaul dengan mereka, maka tidak ada salahnya, kerana mereka itu ialah saudara kamu yang seagama, dan Allah mengetahui akan orang yang merosakkan harta benda mereka daripada orang yang hendak memperbaikinya. Dan jika Allah menghendaki, tentulah Dia memberatkan kamu dengan mengharamkan bercampur gaul dengan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Baqarah ayat 220. Perkataan yatim disebut sebanyak 23 kali dalam Al-Quran. Dan ini pasti memberi satu isyarat jelas kepada umat Islam bahawa mereka perlu memberikan perhatian dan pembelaan untuk membolehkan anak yatim hidup selesa, sempurna seperti orang lain yang mempunyai ayah dan ibu. Daripada Abu Ummah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membelai kepala anak yatim kerana Allah SWT, maka baginya kebaikan yang banyak daripada setiap rambut yang diusap. Dan barang siapa membuat baik kepada anak yatim perempuan dan lelaki, maka aku dan dia akan berada di syurga seperti ini. Rasulullah SAW mengisyaratkan merenggangkan antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Ahmad. Mengulas hadis ini, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, cukuplah sebagai bukti yang menetapkan dekatnya kedudukan Nabi dengan kedudukan orang yang mengasuh anak yatim. Kenyataan bahawa antara jari tengah dan jari telunjuk tidak ada jari yang lain. Ayat itu antara puluhan ayat yang menyarankan supaya hubungan dengan anak yatim ini bukan hanya sekadar memberi makan, minum atau pakaian saja, tapi juga layanan perasaan dengan mencampuri mereka penuh rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana hubungan dengan adik-beradik. Umat Islam wajib memperbaiki keadaan mereka dengan memberikan pendidikan, bimbingan moral dan menguruskan harta kekayaan mereka. Jangan dipersia-siakan nasib mereka sehingga moral menjadi rosak dan hak mereka terbengkalai. Dahulunya sebahagian penjaga anak yatim mencampurkan makanan anak yatim dengan makanan mereka, harta anak yatim dengan harta mereka untuk sama-sama dilaburkan dalam perniagaan, menyebabkan ada kalanya berlaku penganiayaan terhadap anak yatim. Lalu turunlah ayat yang memberikan ancaman kepada mereka daripada memakan harta anak yatim
Sejak dari itulah orang yang beriman akan merasa keberatan untuk makan bersama anak yatim sehingga mereka asing dengan makan anak-anak yatim daripada makanan mereka. Ada orang yang memelihara anak yatim lalu dia memberi makan kepadanya dengan hartanya, dan jika makanan itu lebih atau berbaki maka disimpan semula supaya dapat dihidangkan kepadanya sekali lagi, dan jika makanan itu rosak maka ia terus dibuang. Mereka melakukan demikian supaya terhindar daripada memakan harta anak yatim dan ancaman Allah SWT. Firman Allah SWT yang bermaksud sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Surah An-Nisa ayat yang ke-10. Bagaimanapun, langkah memberatkan seperti itu bukan daripada ajaran Islam dan boleh merugikan anak yatim. Oleh sebab itulah Al-Quran sekali lagi mengembalikan umat Islam kepada sikap yang sederhana dan menggunakan cara mudah bagi menghadapi perkara ini. Mengusahakan kebaikan untuk anak yatim itu lebih baik daripada membuat pengasingan, kerana tidak ada apa-apa kesalahan dalam percampuran dengan mereka selagi percampuran itu tidak mendatangkan keburukan, malahan datangkan kebaikan kepada mereka. Dan ayat ini menjelaskan kewajipan umat Islam untuk memelihara kepentingan golongan yang lemah dalam masyarakat, terutamanya anak yatim, golongan asnaf, untuk mendapat perhatian terhadap keselamatan diri serta harta benda mereka. Ada beberapa sebab anak yatim perlu diberi perlindungan secukupnya, iaitu kerana mengabaikan mereka berkemungkinan merosakkan mereka dan selanjutnya merosakkan masyarakat. Sedangkan Allah SWT tidak menyukai kerosakan, dan akibat yang bakal terjadi disebabkan kerosakannya. Anak yatim mempunyai kehormatan dan tidak harus diabaikan. Ada kemungkinan tersirat di sebalik anak yatim itu watak dan nilai yang cukup tinggi, di mana mereka akan menjadi manusia hebat suatu hari nanti, seperti Rasulullah SAW, Nabi Musa AS yang juga anak yatim. Sungguh jauh perbezaan antara orang yang niat hatinya untuk melakukan kerosakan dan orang yang ingin berbuat baik. Ayat ini menyarankan pihak yang memelihara kepentingan anak yatim supaya menyerahkan sahaja kepada Allah SWT, kerana hanya Dia yang mengetahui segala isi hati. Sebagai anggota masyarakat yang penyayang, kita perlu berbuat baik kepada anak yatim, golongan anak-anak asnaf ini, dan memberi ruang kepada mereka, bukannya mengambil kesempatan terhadap mereka bagi menjana kesenangan atau kekayaan peribadi atas nama anak yatim. Banyak hikmah dan kebaikan apabila anak yatim itu dijaga dengan baik. Antaranya, Allah SWT akan memberi rahmat, kasih sayangnya kepada kita dan keluarga, serta dapat merasakan ketenangan serta kebahagiaan yang sukar untuk diungkapkan. Justru, menyayangi dan memelihara anak yatim adalah kewajipan sosial bagi setiap orang Islam, dan ia satu daripada tuntutan Al-Quran yang ada kala diambil mudah atau dilupakan oleh kita. Dan kalau ini diambil perhatian, tentu insiden kematian anak yatim atau anak asnaf ini akan dapat kita elakkan daripada berlaku. Dan jangan kita lupa, Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Baginda dilahirkan pada tahun gajah, iaitu tahun di mana Abrahah al-Shram telah melanggar masuk ke kota Mekah dengan rangka percubaannya hendak menawan dan memusnahkan Kaabah. Namun demikian percubaannya telah menemui kegagalan dan amat pahit, di mana Allah SWT telah mengutuskan sekumpulan burung-burung ababil mencederakan dan memusnahkan angkatannya itu. Baginda telah dilahirkan pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal. Baginda telah yatim ketika dilahirkan. Ayahandanya wafat ketika baginda berusia 2 bulan dalam kandungan ibunya. Sesudah itu datuknya pula meninggal. Peristiwa ini menyebabkan Rasulullah SAW hidup semasa kecilnya tanpa mendapat kasih sayang dari ibu dan jagaan serta perhatian yang sewajarnya daripada bapa. Beginilah arus hikmah ilahi Beginilah arus hikmah ilahi yang mahukan Rasulullah SAW hidup dalam keadaan yatim piatu. Hanya arahan dan jagaan ilahi saja dapat menjauhkan tangan-tangan yang suka memanjakannya, menjauhkannya daripada wang, harta kekayaan, dan yang cuba memewahkan kehidupannya. Ini berlaku supaya jangan timbul di jiwanya semangat kebendaan atau gilakan pangkat. Tubuh yang masih kecil itu dibiarkan memikul beban hidup yang berat sebagai anak yatim piatu. Kenangan sedih sebagai anak yatim piatu itu bekas je masih mendalam sekali dalam jiwa baginda, sehingga dalam Al-Quran pun disebutkan ketika Allah mengingatkan Nabi akan nikmat yang telah anugerahkan kepadanya itu, bukankah engkau dalam keadaan yatim piatu, lalu diadakannya orang yang akan melindungimu dan menemukan kau kehilangan pedoman, lalu ditunjukkannya jalan itu. Surah Ad-Duha ayat ke-6 dan yang ke-7. Rasulullah SAW adalah teladan umat manusia. Baginda sangat mengasihi dan menyayangi anak yatim.
Dalam salah satu sabdanya, baginda menjelaskan bahawa kedudukan orang yang memuliakan, menyantuni dan mengasihi anak yatim akan mendapat syurga yang jaraknya bagai antara jari telunjuk dan jari tengah. Semua yang saya sentuh tadi. Selain dari itu, banyak kemuliaannya dalam menjaga kepentingan anak yatim ini. Antaranya mempertebalkan iman dan takwa. Hati akan menjadi lunak dan keperluan kita akan dipenuhi dan mencukupi. Ketiga, memperolehi perlindungan di akhirat kelak. Menyayangi dan menyantuni anak yatim juga akan dapat membuatkan kita mendapatkan perlindungan di hari kiamat kelak. Seperti sabda Rasulullah SAW, demi Allah yang mengutus aku dengan kebenaran di hari kiamat, Allah SWT tidak akan mengazab orang yang mengasihi anak yatim dan berlaku ramah padanya serta manis tutur katanya. Dia benar-benar menyayangi anak yatim dan mengerti kekurangannya dan tidak menyombongkan diri pada tetangganya atas kekayaan yang diperolehi Allah kepadanya. Hadis riwayat At-Tabrani. Tuan-tuan dan puan dan rahmati Allah sekalian yang mengikuti respon SD kali ini, maka secara kesimpulannya kita perlu ingat bahawa umat Islam wajib memperbaiki keadaan anak yatim, bukan terbatas memberi makan minum atau pakaian saja, tapi dengan menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang kepada mereka. Tetapi pelbagai kebaikan yang boleh membantu mereka, iaitu memberi kasih sayang dengan ikhlas serta perlindungan kita untuk mereka, berikan mereka pendidikan agama, bimbingan dan moral, dan menguruskan harta kekayaan mereka. Memberikan mereka ilmu yang bermanfaat di dunia dan janganlah pernah merendahkan atau membandingkan status mereka. Jangan dipersia-siakan nasib mereka sehingga moral mereka menjadi rosak dan hak mereka terbengkalai. Buatlah mereka tersenyum bahagia. Hilangkanlah rasa sedih, resah, kesepian dan membuatkan mereka merasa istimewa. Inilah yang mereka perlukan. Kebaikan kita untuk mereka adalah ladang pahala dan keberkatan kehidupan di dunia dan akhirat kita. Di dalam ajaran Islam, Islam memerintahkan kaum muslimin untuk sentiasa memperhatikan nasib mereka, mengurus dan mengasuh mereka hingga dewasa, sebab mereka sudah kehilangan seseorang yang sangat dekat dalam hidup mereka, yang sepatutnya menyayangi, memerhatikan, menghiburkan dan menasihati mereka. Akhirnya, ikutlah Nabi dalam apa saja yang kita buat dalam kehidupan ini. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 31. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya kali ini. Sayangilah, hargailah anak-anak yatim. Mudah-mudahan kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Jumpa lagi dalam respon SD akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio